Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami muliakan jemaah Masjid Al-Firdaus Misbahul Absar dan para pendengar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kita sekali lagi dalam meneruskan lagi perbincangan kita ke bahagian yang ke-11, hikayah sahihah yang ke-6, iaitu perayaan Maulid sudah ada pada zaman salaf. Tajuknya perayaan Maulid sudah ada pada zaman salaf. Ini kita dapati apabila kita membaca tarikh, kitab tarikh Ahli Sunnah wal Jamaah. Kalau kita baca kitab tarikh di luar tulisan Ahli Sunnah wal Jamaah, kita tak akan jumpa. Dan musuh Ahli Sunnah wal Jamaah ramai, banyak. Mereka menghilangkan semua tanda-tanda sejarah Ahli Sunnah wal Jamaah, menghilangkannya dengan dasar perkara ini tak wujud, mauludnya baru timbul. Jadi dengan adanya pengkongsian ini, sharing ini, kita hilangkan andaian maulid ini adalah sesuatu yang baru, yang dicipta. Hatta banyak ulama juga terambil kata-kata maulid ini mula selepas 300 tahun. Kalau dia maksudkan perayaan peringkat nasional, tak salah. Tapi kalau ia maksudkan ialah maulud itu sendiri, sambutan maulud itu sendiri selepas 300 tahun, adalah satu kesilapan. Kerana mendengar kata-kata tanpa memeriksa. Jadi kalau kita selidik satu-satu, kita persatu, kita buka kitab ulama-ulama Ahlussunnah Jamaah, kita akan jumpa sedikit-sedikit. Walaupun banyak kitab sudah dibakar, dihancurkan oleh musuh-musuh, iaitu kaum Khawarij, musuh-musuh kita, tapi masih ada lagi yang tertinggal, yang masih dapat diselamatkan. Jadi ini sharing ni hanya nak menceritakan hikayah-hikayah yang dapat diselamatkan untuk pengetahuan kita, agar ianya menjadi panduan kepada kita bahawa maulid sudah ada lama, sebelum 300 tahun hijrah. Yang kita kisahkan pada pengajian lalu, kisahnya ialah mengenai Imam Ghazali yang hidup pada 400 tahun hijrah. Sudah hadir dalam majlis maulid, sudah hadir dalam majlis kelompok maulid yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar, yang kitab maulidnya. Yang Syekh Abu Bakar ini, Syekh Ahmad Abu Bakar ini, lahir atau wafat tahun 200 lebih hijrah. Itu membuktikan bahawa sudah ada orang-orang yang menulis. Malah kita telah share pada pengajian lalu, 3 ulama telah menulis kitab maulid, yang ketiga-tiganya wafat pada 200 tahun lebih. Ada yang 207, 250 lebih, 283. Maka ini adalah antara fakta-fakta yang dapat diselamatkan ketika ini, bahawa maulid sudah hadir. Alhamdulillah, pada kali ini dapat kita sekali lagi satu kisah yang menarik, dan kisah ini mutawatir. Kisah ini sangat-sangat sahihah, banyak tulisan. Saya tak menjadi masalah untuk sharing, tak menjadi ragu untuk kita share, kerana sumbernya sangat-sangat kuat. Maka kisahnya datang daripada seorang wanita, kisah seorang wanita yang hebat. Dia menukarkan keadaan yang dahulunya manusia tidak tahu sambutan maulid. Beliau telah memasyhurkan sambutan maulid. Wanita ini asalnya seorang hamba abdi. Dia seorang hamba abdi. Kemudian khalifah pada zaman tu, Khalifah Abbasiyah yang keempat, yang bernama Khalifah Abdullah Mansur. Khalifah Abbasiyah yang keempat, Abdullah Mansur. Beliau ini membeli wanita ini dan menjadikan ia pembantunya di istana. Wanita ini cantik orangnya, berpengetahuan, semangatnya bagus, positif, cinta ilmunya banyak. Maka akhirnya khalifah membebaskannya dari menjadi hamba. Pada masa itu kita tak sedar apa yang berlaku. Anak khalifah yang bernama Muhammad Al-Mahdi, iaitu anak kepada khalifah ketika itu, sedang bercinta-cinta dengan wanita ini. Dengan takdir Allah, khalifah meninggal, Abdullah Mansur meninggal, digantikan oleh anaknya, iaitu Muhammad Al-Mahdi,
yang menjadi khalifah yang kelima, kalau tidak silap saya. Khalifah yang kelima, Khalifah Abbasiyah. Maka bila dia menjadi khalifah, wanita ini yang asalnya hamba abdi dah dibebaskan, berpengaruh kepada suami dia, sangat-sangat berpengaruh. Antaranya, mereka mempunyai akidah, bapanya dahulu Abdullah Mansur mempunyai akidah yang tidak seperti Ahli Sunnah wal Jamaah. Ada sedikit pahaman Zanadiqah. Zanadiqah ini boleh kita cakap ada kepahaman semacam Toism, percaya kepada gelap dan terang, mempunyai pengaruh dalam hidup. Dan Zanadiqah ini diluaskan penggunaannya sampai digunakan untuk orang mulhid, orang etis. Sekarang ni perkataan Zanadiqah dah jadi etis, tak percaya Tuhan, Zanadik atau Zindik. Tapi pada zaman itu, Zanadiqah ialah orang yang percaya kepada tenaga gelap, tenaga terang. Baik, jadi pahaman dia ini tak sampai mempengaruhi suaminya, wanita ini yang bernama Muhammad Al-Mahdi. Kerana wanita ini berpendidikan, mempunyai ilmu, dan beliau belajar dengan ulama-ulama Ahli Sunnah wal Jamaah, mempengaruhi suaminya. Jadi suaminya sudah tidak mempunyai kekuatan untuk meneruskan fahaman bapanya dahulu. Tetapi wanita ini ada anak dengan khalifah ini, 2 orang, satu Musa, satu Harun. Satu yang abang Musa, yang anak tu Harun. Musa ni masih berdegil dengan akidah bapanya yang dahulu, Zanadiqah, mempertahankan akidah Zanadiqah. Kalau boleh menjadi khalifah, nak sebarkan sekali fahaman Zanadiqah. Tetapi khalifah adiknya yang bernama Harun mujul atau cenderung pada akidah ibunya. Ibunya ini yang Ahli Sunnah wal Jamaah, yang telah berjaya mempengaruhi suaminya yang bernama Muhammad Al-Mahdi. Pendekkan cerita, wanita ini telah berjaya mempengaruhi suaminya, belajar agama, dan wanita menjadi hebat. Bila dikatakan salihah, alimah, orang wanita dan alim dan faqihah, seorang ahli fikih pada zaman itu. Kenapa? Beliau sempat belajar dengan Imam Mujtahid Mutlak. Imam Mujtahid Mutlak ketika itu adalah yang beliau sempat belajar. Wanita ini adalah Imam Auza'i dan Imam Abu Sufyan Ats-Tsauri. 2 imam ini adalah gurunya wanita ini. Jadi wanita ini hebat, para jemaah sekalian. Baik, pendekkan cerita, pada satu ketika wanita ini dengan pengaruh suaminya mengarahkan agar umat sentiasa mengingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memperingati 12 Rabiul Awal, mengembalikan akidah yang original. Kerana pada pahaman wanita ini yang asal usulnya sudah ada, dihilangkan oleh fahaman-fahaman yang mendatang. Jadi beliau hidupkan semula. Nanti kita akan dengar insya-Allah pada episod-episod akan datang. Sebelum wanita ini sudah ada lagi. Wanita ini hidup pada zaman 170 lebih Hijrah. Yang kemarin kita kecahkan ke Imam Ghazali 500 Hijrah bacaan Maulid. Sekarang kita turun lagi ke bawah 170. Wanita ini mencari manakah rumah yang ada di dalamnya berkat kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi lahir di sebuah rumah. Rumah itu dimiliki oleh Aqil bin Abi Talib, iaitu adik-beradik Ali bin Abi Talib. Sehingga Rasulullah dah berhijrah, dah apa semua, maka masih dipegang oleh Aqil bin Abi Talib rumah tersebut, sampailah cucu cicitnya menjual rumah tu, menjualkan kepada orang yang bernama Muhammad bin Thaqafi. Muhammad bin Thaqafi ini adalah adik-beradik dengan Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf dengan Muhammad bin Yusuf, adik-beradik. Rumah tu akhirnya dibeli oleh Muhammad bin Yusuf. Muhammad bin Yusuf Al-Thaqafi membuat rumah di sebelah dengan rumah Nabi, menempelkan rumahnya dengan rumah Nabi dengan niat untuk mengambil berkat. Lalu wanita ini, yang wanita hebat ini, yang saya suspend kerana ketika ini, beliau akhirnya mencari rumah itu, membelinya daripada Muhammad bin Yusuf Al-Thaqafi, dan memisahkan rumah Muhammad dengan satu lorong dengan rumah Rasulullah. Rumah Muhammad Yusuf dipisahkan dengan satu lorong yang disebut sebagai lorong Maulid, Zakakul Maulid, disebutkan sebagai
Zaqaqul maulid, iaitu lorong maulid. Maka rumah Nabi, apa dibuat oleh wanita ni? Dibelinya dengan harga yang tertentu, diwakafkan, dijadikan apa? Masjid. Rumah Nabi dah jadi masjid pada tahun tahun 171 Hijrah. Sudah jadi masjid. Sampai sekarang kita tak jumpa nama masjid. Mungkin masjid Nabi ke, masjid apa ke, wallahu alam. Tak jumpa lagi, sampai sekarang saya tak jumpa nama, tak jumpa. Tapi ni kisah ni dapat diselamatkan. Beliau dah jadikan rumah tu masjid. Dan apa beliau buat? Beliau ingatkan orang Islam semua pada 12 Rabiul Awal, selain pada solat jemaah yang sudah ada, datang beramai-ramai, kita baca maulid di dalam rumah yang Rasulullah SAW lahir. Maka berpusu-pusulah, begitu ramai daripada 12 Rabiul Awal orang datang membaca maulid di rumah Nabi SAW yang sudah menjadi masjid. Begitu sambutan begitu hebat kerana ingin mengambil barakah daripada perbuatan tersebut. Dah bahagian ini Ahli Sunnah wal Jamaah menerimanya sebagai satu tabarruk, dibolehkan selagi tak ada perbuatan syirik, tak ada penyembahan. Kita solat berjemaah, kita membaca tasbih, kita baca riwayat-riwayat, membaca maulid dengan niat untuk mendapat berkat, memang confirm. Itu cara yang dibolehkan. Namun pihak-pihak musuh Islam tak senang dengan perbuatan ini. Termasuk kaum Khawarij sedang menunggu masa. Baik, kita pendekkan cerita, maka orang-orang Madinah cemburu dengan orang Mekah dapat lakukan demikian. Maka katanya wanita ini, kamu boleh lakukan yang sama di Masjid Nabawi. Maka mereka lakukan 12 Rabiul Awal sambut maulid Nabi di Raudah. Jadi pada tahun 171, tiap kali datang 12 Rabiul Awal, mereka nak adakan perayaan di dua tempat. Ini bukan peringkat nasional, hanya dua tempat, Mekah dan Madinah. Mekah di mana? Rumah Nabi SAW yang Nabi dilahirkan. Dan di Madinah di mana? Di Masjid Nabi di Raudah. Tiap-tiap tahun. Ini adalah pengasasnya wanita ini. Nanti saya khabarkan siapa wanita ini. Jadi tiap-tiap kali kaum muslimin melakukannya. Selepas dia beli, dia dulu, maka itulah yang berlaku tiap-tiap kali 12 Rabiul Awal, sambutan begitu besar. Baik. Selanjutnya menarik. Berkatanya Sayyid Diya Muhammad Attar, seorang pengkaji sejarah tentang peninggalan di kawasan Mekah dan Madinah. Beliau bahith katib fi tarikh al-haramain syarifain, udhun rabitatul adabil islami al-alamiyah. Beliau termasuk anggota daripada rabitah al-adabil islami al-alamiyah, iaitu menghidupkan adab atau sastra atau sejarah Islam international. Beliau ni pakar dalam sejarah. Beliau mengatakan selama 1300 tahun rumah Nabi menjadi rebutan orang pada 12 Rabiul Awal. Tak putus-putus. Sejak daripada wanita ni lakukan demikian, selanjutnya sampai 1300 tahun rumah Nabi 12 Rabiul Awal, orang akan bergila-gila mengambil tempat untuk salat di dalam rumahnya, mengambil berkat kelahiran Nabi SAW. Salah tak perbuatan ni? Tidak. Sebab mengambil berkat atau kelahiran itu ada dalam sunnah. Nabi disuruh oleh Jibril turun daripada buraknya ketika nak menuju pada Allah untuk salat 2 rakaat di satu tempat, mengambil berkat. Nabi bertanya, wahai Jibril, tempat apa ini? Tempat lahirnya Nabi Isa AS. Kalau tempat lahir Nabi Isa ada berkat, apatah lagi tempat lahirnya Nabi Muhammad SAW, sudah pasti berkat rahmatan lil alamin lebih besar lagi daripada berkatnya seorang Nabi yang ditugaskan untuk memberitahu kedatangan Nabi Muhammad SAW. Maka itu adalah sumber yang dikatakan diperbolehkan. Selagi tidak ada perbuatan yang melanggar syarak, perbuatan syirik, diperbolehkan 2 rakaat mengambil berkat tabarruk. Maka begitulah. Ini kita cross check dengan tulisan Kiai Sirajuddin Abbas dalam I'tikad Ahli Sunnah wal Jamaah. Beliau menceritakan, para gurunya menceritakan ketika mereka pergi haji. Kerana Kiai Sirajuddin Abbas ni, beliau pergi haji dalam tahun 18 lebih, iaitu kurun yang ke-19. Zaman itu zaman Khawarij belum berpengaruh lagi, belum sangat berpengaruh. Tapi beliau sudah dapat tahu bahawa para guru-gurunya bila pergi ke haji,
mereka menunggu sampai 12 Rabiul Awal untuk masuk sekali untuk solat 2 rakaat saja untuk keluar. Itu daripada mana tradisi itu datang? 12 Rabiul Awal solat di rumah Nabi SAW. Daripada wanita ini. Selama, katanya Syekh Dia Muhammad Attar, selama 1300 tahun umat Islam mengambil berkat solat di rumah Nabi. Wala adri ma hiyal musawwaghat tahwilihi ila maktabah wa huwa masjid. Ini menarik. Beliau mengatakan, aku tak pasti, aku tak tahu, sebab beliau duduk kat Saudi Arabia. Beliau mengatakan, aku tak tahu, aku tak pasti apa penyebabnya daripada sebuah masjid bertukar jadi library. Sekarang ni jadi library. Padahal dulu masjid, kalau masjid dah diwakafkan ila yaumil qiyamah, tak boleh roboh, tak boleh tukar. Tapi kenapa sudah dirobohkan jadi library? Kata beliau, aku tidak tahu. Kita buka lagi kitab-kitab lain, rupanya penyerangan kaum Khawarij. Kaum Khawarij mensyirikkan orang solat 2 rakaat di rumah Nabi. Sampai hari ini sambutan Maulid disyirikkan oleh kaum Khawarij. Serangan kaum Khawarij di Mekah itu mengambil tempat Masjidil Haramain Syarifain, menukarkan tradisi ini, menghentikan tradisi mengambil berkat. Tapi sudah ada tak sambutan Maulid 12 Rabiul Awal? Sudah ada. Ini fakta dia. Kita ambil pada kitab Tarikh Islami yang diajar di madrasah-madrasah, termasuk madrasah Junaid pun ada ceritanya, sedikit saya ambil. Baik, ini dia. Baik, wanita siapakah wanita hebat ni yang telah membukakan pintu atau jalan-jalan keberkahan di mana Salahuddin Ayyubi, Raja Muzaffar dapat retrieve info ini dan mereka sebarkan lagi. Jadi penyebaran mereka bukan satu yang baru, tetapi reform. Mereka hidupkan balik selepas mereka mengetahui asalnya memang ada, tak kena mengena dengan Syiah. Ini tahun 171. Syiah belum berdaya ketika itu. Beliau, wanita ni beli rumah tersebut 171 Hijrah dan wanita tu meninggal 173 Hijrah. Diteruskan oleh anaknya yang menjadi khalifah. Baik, wanita ni tidak lain tidak bukan wanita hebat bernama Khayzuran Al-Khayzuran binti Atha. Beliau ini adalah ibu kepada Harun Ar-Rashid. Berkat perbuatannya, anaknya dikatakan antara Khalifah Abbasiyah yang paling cemerlang, yang paling baik. Sedangkan abangnya Harun bernama Musa masih nak promotkan fahaman bapa mereka yang ada fahaman Zanadiqah, tapi meninggal waktu sebelum menjadi khalifah. Maka Harun mengambil tempat Harun Rashid. Harun meneruskan tradisi ibunya, tak pernah kacau. 12 Rabiul Awal tak pernah disuruh stop. Maka ini tradisi berjalan terus sampai kepada sebelum kaum Najdiyah atau Khawarij menyerang Masjidil Haram, mengambil tempat Mekah dan menghilangkan tradisi itu, merobohkan rumah Nabi dan menjadikan ia maktabah. Jadi ini satu fakta yang perlu kita lihat bahawa ada wujud. Wujudnya kisah menunjukkan bahawa kisahnya telah berlaku, dan saya dapat ambil sumber 3 ahli sejarah besar yang mencatatkan kisah Al-Khayzuran. Al-Khayzuran ni wanita hebat, cemerlang faqih, murid Sufyan Ats-Tsauri, murid Auza'i. Ahli sejarah pertama adalah Al-Azraqi. Al-Azraqi wafat pada tahun 250 Hijrah. Beliau mencatatkan, mengatakan bahawa Khayzuran adalah orang pertama memerintah mengadakan peringatan Nabi di rumah Nabi. Ad-Naqqas, seorang ahli sejarah lain pula yang wafat pada tahun 351, mengatakan perkara yang sama. Dia adalah orang pertama yang mengadakan maulid di rumah Nabi dan di Masjid Nabawi. Ibnu Jubair yang wafat pada 540 pun mengatakan perkara yang sama. Khayzuran adalah wanita atau orang yang pertama mengadakan maulid Nabi selepas membeli rumahnya. Masya Allah. Baik, itulah ya tadi kita tengok. Dan kisah ini boleh dapat kat mana? Cerita yang saya ceritakan boleh dapat kat mana bagi mereka yang faham bahasa Arab? Tarikh Baghdadi, Tarikh Tabari, Bidayah wa Nihayah karangan Imam Ibnu Katsir, Syajarat al-Zahab Imam Abdul Hayy Ibnu Imad kat salah saya. Yang ke akhir sekali Kamus Muhit pun ada menceritakan pasal Al-Khayzuran,
wanita yang menghidupkan bacaan maulid Nabi. Saya tak mengatakan orang pertama. Walaupun ketika itu ada ahli sejarah mengatakan pertama, kita gali lagi. InsyaAllah pada pengajian akan datang kita akan gali lagi. Sebelum wanita ini ada lagi, semuanya diserang, ditutup. Bahan-bahan yang ada menunjukkan bacaan maulid semua dibakar, disembunyikan oleh kaum Khawarij, kerana mereka sangat gelisah dengan maulid Nabi, tak senang dengan maulid Nabi. Mereka akan hilangkan. Mana kita cakap pasal maulid, dorang bakar, dorang buang. Dalailul Khairat pun mereka buang. Kitab-kitab yang ada selawat-selawat semua mereka buang. Jadi antaranya ialah fakta sejarah dahulu pun banyak sudah terhilang oleh keadaan dan suasananya. Maka ini kita sharing. InsyaAllah tinggal lagi 2 hikayah sahihah yang menunjukkan lebih lama sebelum wanita ni sudah ada. InsyaAllah nantikan nanti episod akan datang yang menunjukkan bahawa amalan maulid sudah ada pada zaman salaf. Maka kita leburkan fahaman maulid ni baru, maulid ni sesuatu yang diada-adakan, kita buang. Itu bukan daripada kita, itu daripada mereka yang menyerang orang yang membaca maulid pada zaman dahulu. Kita dapat lihat naik turunnya sambutan maulid ni dalam sejarah oleh kerana serangan-serangan daripada kaum-kaum yang datang yang menyerang. Bagi mereka tu bid'ah, bagi mereka syirik. Jadi mereka lakukan tu, mereka rasa menjujurkan, membersihkan agama. Padahal fahaman kita, tidak ada salahnya membaca maulid dengan i'tikad yang betul, menanamkan kecintaan, dan terbukti Islam berjaya di atas keberkahan maulid Nabi. Harun Ar-Rashid adalah antara platform atau format yang terbukti. Salahuddin Ayyubi antara format atau template yang terbukti, dan banyak lagi sebenarnya. Baik, insyaAllah nantikan pada pengajian datang yang mana tarikhnya lebih jauh sebelum 171 insya-Allah. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.